Baik, seterusnya kita masih dalam topik keluarga lagi. Kita nak berbincang berkenaan dengan pimpin keluarga melalui tauladan. Jadi keluarga mawaddah boleh dibentuk bukan hanya melalui ajaran-ajaran ataupun tuntutan paksaan anak-anak untuk menjadi apa yang kita mahu. Lantaran itu segmen ini akan memberikan perincian kepada anda apa yang perlu kita lakukan sebagai ibu bapa untuk memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita semua. Ya, betul. Okey, dan bersama kita di studio saya kenalkan Hajah Kiah Abdul Razak selaku pakar kepimpinan diri keluarga dan organisasi. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam Sofia. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan topik kita masih berkisarkan kepada keluarga. Jadi teladan itu harusnya diturunkan daripada ibu bapa ya, pencorak kepada keluarga. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ibu bapa ni apa yang perlu diberikan kepada anak-anak? Teladan seperti mana, Hajah? Okey, ialah sebagai seorang keluarga ibu kan, sebagai seorang ibu, pastinya saya nak anak-anak tu anak-anak yang soleh dan solehah. Right? Sebab kefahaman saya ialah ada 3 perkara yang saya boleh bawa bila saya tak dekat dunia ni. Iaitu meninggalkan anak yang soleh dan solehah, meninggalkan ilmu yang boleh digunakan dan meninggalkan harta yang boleh dimanfaatkan. Jadi saya berpegang kepada itulah. Jadi membuatkan saya rasa setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan tu ada sebab. Dan untuk saya berbakti dan terutamanya of course pada anak-anak, kerana itu adalah amanah Allah pada saya. Jadi perkara yang pertama tadi untuk melahirkan anak yang soleh-solehah kan, tetapi bukan senang untuk kita membawa naratif itu kepada anak-anak kita kan, untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh-soleh. Ada pelbagai cabaran. Jadi apa yang perlu ibu lakukan untuk melahirkan anak seperti itu, Hajah? Ilmu lah. Ilmu. Kan? So maknanya ibu ni sentiasa kena mendapatkan ilmu untuk bagaimana nak mendidik anak-anak. I know it's not bukan senang. Bukan senang ya. Satu perkara yang amat susah. Especially macam saya ada 6 orang anak. Wow. Bukan satu, bukan 2 kan. Ada 6 orang anak, ada 6 fasa dan yalah, mereka hidup dalam dunia yang berbeza sekarang. Especially lebih mencabar saya rasa pada zaman sekarang lah. Sebab saya hidup dalam zaman, this is zaman baru lah. This is new normal kan. Selepas berlakunya pandemik, maka terpisahlah dunia dahulu dan dunia sekarang. Jadi saya berada dan mendidik anak saya dalam dunia yang dahulu. Tapi saya tahu orang lain akan terpaksa dalam masa yang mendatang kan. Jadi dalam perpisahan tu memberikan saya banyak imbas balik. Imbas balik dan saya bersyukur sebab pada awal lagi saya dah memang macam kata apa, bersedia dengan ilmunya. Saya cari ilmu. Every now and then, maknanya lahir anak pun saya cari ilmu macam mana kan. Kemudian macam mana nak besarkan, mula ingatkan hanya setakat dunia kan. Masa muda-muda kan. Tapi bila lagi lama pergi bukanlah. Sebenarnya apa yang saya kena buat ialah saya kena menanam sesuatu yang baik untuk akhirat saya. Jadi siapa saya, ke mana saya, nak bawa apa. Saya nak bawa apa. Jadi kalau nak bawa apa tu salah satunya ialah amanah Allah ini. Betul. Sebab anak-anak ni merupakan saham kita. Saham kan? Saya. Kan? Saham besar tu. Dunia akhirat kan. Okey, jadi sebagai seorang ibu Hajah kan, kalau mungkinlah cara ataupun mungkin didikan kita agak berbeza zaman dahulu dan zaman sekarang, tetapi asasnya tetap sama kan. Jadi apa antara sebagai seorang ibu yang perlu kita lakukan selain daripada mencari ilmu tadi untuk memastikan anak-anak kita berada dalam landasan yang betul insya-Allah. Apa lagi antara perkara yang boleh kita lakukan supaya kita dapat menjaga kita punya zuriat dan juga keturunan ni? Hajah. I think sebagai seorang ibu ni dia kena jadi role model. Sebelum kita nak didik anak kita, kita kena didik diri kita dulu. Kan? Jadi sebenarnya bila kita bercakap, mereka melihat kita. Dia mereka, mak aku ni cakap je. Alamak. Kan? Dia cakap je ke dia buat. Tapi untuk saya lebih turunkan dalam bentuk perbuatan. So saya jadi model mereka. Kalau saya kata benda ni, cara ni boleh buat, saya tunjukkan benda tu boleh buat. Kalau susah, memang susah tapi boleh. Kan? Jadi kita masukkan, installkan dalam diri dia ialah keberanian dan keyakinan
Dan explore. Memang ada masalah. Bila ada masalah kita kata it's okay because masalah ini untuk you fikir. Kemudian you teruskan perjalanan. Jangan duduk atas masalah tersebut, tapi cari jalan bagaimana masalah itu boleh diselesaikan. Kan? Lagipun saya pun telah dibesarkan oleh ibu bapa yang nakkan anak-anak dia berjaya. Kan? So mungkin saya cerita sikit kan. Saya dilahirkan daripada ibu dan bapa yang pendapatan dia apa nak kata kecil. Alright. Bapa saya tender hospital. Right? Gaji bapa saya 300. Mak saya suri rumah. Kan? So anak dia ramai. Anak dia 14. 14 orang. Kan? So 14 tu semua perempuan. Wow. So maknanya gap dia setahun lebih tu lahir kan. Tapi saya nampak kekuatan yang ada kepada ibu dan bapa saya lah. Arwah bapa saya sendiri. Sedihlah sikit kan. Sebab saya nampak dia memang tunjukkan a real role model. Bapa saya memang ditunjukkan perlakuannya, bukan hanya percakapan. Dan kalau kerja kuat, memang dia kerja kuat. Jadi benda tu dah jadi macam saya dah lihat. Saya dah lihat dan bagaimana pengorbanan ibu dan ayah. Dan bila sampai ke waktu saya rasa that saya kena buat benda yang sama. Dan saya kena do better than that. Macam tu. So tapi dia orang 14 kan, saya 6 pun banyak cabaran. 6 tu pun 6 fasa berbeza. 6 fasa berbeza. Itu belum kira lagi fasa waktu mereka kecil, waktu jadi remaja, dewasa, berbeza-beza cabarannya. Jadi apa yang Haji cakap tadi, action speaks louder than words kan. Jadi perbuatan itu patut dijintohi kalau kita lakukan perkara yang baik dan kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Tetapi Hajar, sekarang ini saya kira ada juga ibu bapa yang mungkin ketipikan fasa perbuatan itu kerana dek sibuk dengan pekerjaan. Jadi mereka sedikit kurang cakna tentang perbuatan mereka itu dapat dijadikan contoh kepada anak-anak mereka kan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh bapa ini supaya tidak berlakunya ketirisan dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada anak-anak? Okey, satu macam saya suka bercampur dengan mereka-mereka yang bagus-bagus. Kan? Maknanya circle of friends tu mesti ada. Kan kita juga perlu mencontohi seseorang. Jadi saya selalunya saya akan cari orang-orang yang saya boleh contohi. So alhamdulillah dapatlah orang-orang yang boleh dicontohi. Kemudian tu macam saya sebut tadi lah, kena tambah ilmu lah. Memang kena tambah ilmu. Jangan mudah selesa dengan apa yang kita ada. Sebab apa saja permasalahan yang berlaku di luar juga adalah ilmu. Jadi kalau benda tu jadi masalah, adakah kita nak bersama masalah itu atau kita nak selesaikan masalah itu? Kan? Jadi jawapannya ialah kita kena cari jalan bagaimana menyelesaikan bersama. Tapi saya start dari rumah lah. Saya start dengan anak-anak dulu kan. Lepas tu saya pun seorang penjawat awam kan. But now seorang pesara lah. Pesara kerajaan kan. Saya lama juga dengan kerajaan 26 tahun. Jadi bermula dari rumah kemudian kepada pejabat. Dan sekarang saya dalam masyarakat. Bersama dengan masyarakat untuk membawa apa yang saya boleh buat. Kan? Jadi macam katakan untuk anak-anak dan sebagainya, kalau kita letakkan dia sebagai amanah, kita tahu ni adalah tanggungjawab kan. Jadi kita akan tidak menyalahkan siapa, tapi kita ambil itu sebagai satu ruang. Betul. Nak cari amal ibadat ni kena cari ruang, mencari ni rezeki Allah nak bagi ni. Betul. Saya kata 6 orang anak tu rezeki. Kan? Mempunyai suami yang support saya juga, itu adalah rezeki. Rezeki kan. Maknanya kalau kita pandang tu sebagai rezeki, insya-Allah akan terbukalah segala rezeki-rezeki yang lain. Maksudnya macam mana yang kita pandang pada sesuatu perkara itu dari segi positifnya ke ataupun negatifnya kan. Dan kalau kita pandang pada positif, insya-Allah pasti ada jalan penyelesaian yang Allah akan berikan kepada kita. Dan antara yang lain juga difahamkan juga alhamdulillah anak Hajah semua berjaya ya. Alhamdulillah. Jadi berkat daripada ialah usaha kita, pengorbanan kita dan juga orang kata jati diri kita juga kan. Seperti mana Hajah melihat kedua ibu dan ayah juga membesarkan 14 orang beradik Hajah sendiri, itu yang diterapkan dalam keluarga kan. Jadi bagaimana untuk sekarang ini kita dengan pelbagai cabaran untuk membesarkan anak-anak, khususnya dengan media sosialnya, dengan macam-macam lah orang kata ujiannya kan, tetapi bagaimana untuk ibu dan ayah mempunyai jati diri yang kuat macam Hajah untuk kita memastikan anak-anak kita berada dalam orang kata berjaya lah dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Sebab kita tak naklah berjaya hanya di dunia saja, tetapi berjaya sehingga ke akhirat nanti.
Macam mana Haja? Ya. Itulah yang saya nampak ialah saya jadikan contoh lah. Saya jadikan diri saya contoh. Kan? Maknanya bila saya Apa antara rutin Haja sebagai contoh? Rutin saya. Okay. Kalau rutin saya masa sekarang ke dulu? Masa dia orang kecil kan. Masa dia orang kecil tu saya pastikan bahawa macam mana ya, bila dia orang pergi ke sekolah tu pastikan apakah aktiviti yang dia buat. Okey. Kan? Kemudian dari segi pembelajaran dia, tengok perlu tak bagi tuition atau perlu tak. Ada yang perlu, ada yang tak perlu. Ya, macam sebab anak ada ramai kan, beza. Yang ada dia kata nak tuition. Ada yang kata tak apalah, belikan workbook pun okey dah. Kan? Maksudnya tak ada paksaan lah. Saya tak paksa. Okey. Personally saya tak adalah pegang rotan nak suruh anak saya belajar. Saya kena rotan diri saya. Okey. Wow. Because I say action tu kan, action speak louder than words. So mereka nampak apa yang saya buat. Saya buat satu persatu, tapi saya tak bising. Saya tak ada orang kata nak beletih ke, nak marah ke, Kalau benda tu baik, saya alhamdulillah. Kalau tidak pun saya terima, saya akan menyalahkan diri saya. Oh, this is because aku yang tak betul ni. Kan? So saya akan betulkan daripada angle saya, supaya mereka nampak dan kemudian mereka akan boleh buat. So far alhamdulillah tak ada nak letih ke, nak apa ke, tak ada. Haja, dalam saya tarik untuk lihat tentang bagaimana kejayaan yang mereka dapat sekarang ini, ketika ini, adakah ia melalui paksaan ataupun puan memberikan ruang dan peluang kepada mereka untuk mencari jalan kehidupan mereka sendiri? Bagaimana Haja? Sebab ketika ini memang kita tahu masih ada lagi ibu bapa yang nak anak dia besar nanti jadi peguam. Ada target besar jadi doktor. Tapi ada juga sekarang ni mungkin mereka telah terbuka fikirannya. Ibu bapa tak ada masalah. Yang penting bagi tahu dulu apa yang awak nak lakukan. Bagaimana Haja? Okey, awalnya macam itulah. Awalnya saya nak anak jadi macam ni kan. Macam contoh saya kata saya nak anak sulung saya tu masa tu saya nak dia jadi doktor. Okey. Kan? Jadi saya belilah buku tentang kedoktoran. Kan, sebab saya jenis yang suka membaca dan saya pastikan juga mereka dapat. Jadi saya beli buku tu. So bila saya beli buku tu, dia pergi seolah-olah dia nak jadi pilot pula. Sebab sebelah neighbor saya tu pilot. Minatnya berubah. Ada minat berubah. Sampai saya tengok dia nak kat situ pula kan. Masa tu saya bekerja dengan pejabat pendaftar syarikat ROC kan, di bawah Kementerian Perdagangan Negeri. So dalam circle tu ada ramai accountant. So saya tanya, how about your profession sebagai accountant apa semua kan. Jadi saya kata, boleh tak you tolong cerita dengan anak saya how to become accountant. Kan, jadi saya guna cara lain lah. Saya tak cakap yang saya nak suruh dia jadi accountant kan. Tapi saya kata alhamdulillah now he is one of it. Alhamdulillah. Kan? Jadi buku yang pasal nak jadi doktor tu orang lain yang baca. Anak yang lain. Bukan neighbor. Anak neighbor baca kan. So akhirnya dia tu satu batch dengan anak sulung saya. So akhirnya dia jadi seorang doktor specialist dekat UK sekarang. Wow, berkat tu. Berkat. Kemudian dengan buku tu, dengan adanya orang lain berjaya, akhirnya anak saya nombor 4 pula doktor. Alhamdulillah. Dia saya tak tahu kan, kita kata kita nak jadikan, tetapi dalam ingatan tu ada. Tapi saya tak nak paksa. Tak ada paksaan. Baik. Kemudian tu bila datang pula yang nombor 3 yang tak pernah fikir apa yang saya kata pilot sepatut nombor 1 kan. Akhirnya nombor 3 tu pilot. Nombor 3 pilot. Maksudnya hasrat puan ada sampai tapi anak yang berbeza-beza. Tapi I can see that lah. Maknanya buat sebaik mungkin yang baik-baik. Walaupun kita ada benda dalam hati kita nak jadi macam ni kan. Tapi kita buat yang baik for others, insya-Allah Allah akan makbulkan apa yang kita nak. Betul. So maknanya bila kita membantu orang ke apa ke bukan dengan syarat. Just keep on giving. I believe in that. Maknanya sentiasa memberi, nanti Allah take care of us. Jadi kejayaan anak-anak it's not because of me. It's because Allah yang menjaga. Dan yang saya kena buat ialah buat yang sebaik mungkin setiap hari. Until today saya masih lagi dengan masyarakat pula. Bagaimana saya berkongsi dengan masyarakat. Still saya bicara ialah siapa kita, ke mana kita, nak bawa apa. Jadi bila saya tanya soalan macam tu, apa rasa Sofia? Bila saya kata siapa kita? Nak pergi mana ni? Nak bawa apa? Rasa-rasa apa you akan jadi? Because now kita pula yang gitu.
Alamak. Ini anak-anak kan? Sama dengan Betul. Macam mana? Macam mana Sofia? Kalau Sofia jadi anak saya, apa you akan rasa? Cuba Sofi jawab sikit. Apa lepaskan diri. Lepas tu Irfan pula jawab. Apa Irfan akan jawab? Kalau saya katakan sebagai seorang yang saya sedang bertanya, siapa Sofia, siapa Irfan, ke mana kita nak pergi, nak buat apa sekarang? Betul. Macam Kalau bila Hajah tanya je, saya terus fikir saya sebagai seorang ibu sekarang ni. Dan target saya, of course lah, saya nak anak-anak saya selaku ni sebagai saham saya dunia dan juga akhirat kan. Untuk kita berikan yang terbaik untuk diorang walaupun pelbagai cabaran lah yang Allah berikan. Wah, sebab pula rasanya kan. Tapi saya cuba yang terbaik yang saya mampulah Hajah, insyaAllah. Untuk pastikan diorang berjaya dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Soalannya tu membuatkan you rasa sebab kan? Betul. Rasa-rasa mengapa Sofia rasa sebab? Balik nangis pula lah. Nangis pula. Siapa yang nak kena coaching ni? Siapa kena coaching ni kan? Macam saya balik dulu. Very good. Because from what I can see, Sofia dia dah touch. It goes to your heart already. Jadi cara saya menggunakan cara coaching jugalah. Saya sentuhi you dengan beberapa persoalan. Kemudian sebenarnya jawapan tu ada dalam diri setiap orang. Ada dalam jawapan tu dalam diri you. Macam hari ni Sofia terasa, rasa nak nangis lah. Betul. Kan? Ni tahan ni. Jadi dengan anak-anak pun begitu juga. Persoalannya ialah tanya mereka. Sebab Allah dah izinkan dia dan ada jawapan dalam diri dia. So apa yang saya perlu buat ialah just keep on asking. Actually what you want. Betul. Nak buat apa ni? Buat banyak-banyak ni nak jadi apa? Betul. Kan? Sebab soalan tu je. Dan Irfan suka soalan pertama tadi, siapa kita? Itu penting untuk kita tahu siapa kita, apa yang kita nak, apa yang kita nak buat. Macam tu kan. Macam sekarang saya belum berkahwin lagi, tetapi kalau tanya siapa saya anak yang nak berbakti kepada ibu bapa saya ketika ini. Mengapa kita nak berbakti pada ibu bapa? Sebab pula. saya tahu pengorbanan yang telah dilakukan ibu bapa saya dah banyak untuk membesarkan saya. This is the time for me to give back to them. Mengapa kita nak bagi itu semua? Kan? Sebab kita tahu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kasih sayang tu kan hadirkan. Jadi bila persoalan-persoalan ini sebenarnya menentukan bahawa kita sedang membawa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Itu kita panggil the grand why lah. The reason why we are here. Mana setiap kita yang ada kat dunia ni mempunyai peranan. Jadi apakah peranan yang kita nak mainkan sewaktu kita diberi penafas ini. Jadi dia feel tak rasa letih, tak rasa apa kan. Betul. Saya dah 70 tau. Baru nak cakap. Kita baru dapat tahu Malaysia cakap tadi. Hajah dah berumur 70 tahun tetapi kalau kita lihat sekarang ini masih sihat, masih cergas dan masih memberikan perkhidmatan untuk membantu masyarakat di luar sana. Jadi saya kira ini disebabkan nawaitu Hajah tadi untuk membantu masyarakat, memberikan penjelasan bagaimana pentingnya untuk kita mendapatkan keluarga yang harmoni. Wah, rasa macam banyak lagi kan soalan kita dengan Hajah kan. Masya-Allah. Okey, dan insya-Allah nanti ada kesempatan kita jemput Hajah lagi. Boleh insya-Allah. Kongsi lagi kan bersama kami khususnya berkenaan dengan keluarga. Kalau boleh secara konklusifnya Hajah apa yang kita bawakan pada pagi ini, nasihat kepada masyarakat, silakan. Okey, persoalannya begitu jugalah dan jawapannya begitu jugalah. Siapa kita, ke mana kita, nak bawa apa. Kan? Jadi kena cari ilmu itu. Lengkapkan diri kita dengan ilmu. Carilah kamu ilmu seolah-olah kamu nak mati besok. Tapi carilah harta seolah-olah kita nak hidup selama-lamanya. Kan? Jadi kalau kita pegang that principle, it's a few things yang kita pegang, kita fahamkan, kita bersama dengan circle yang betul. Jadi sekarang salah satu cara ialah saya jadi juga ialah orang yang membina dalam kemasyarakatan. Bagaimana melahirkan mereka-mereka yang juga mempunyai pendirian, mencari siapa diri mereka sebenarnya. So that's my work now lah dalam organisasi. Jadi untuk anak-anak itu satu bonus pada saya sebab it's a proven system. So bila saya berada di masyarakat, jangan tengok apa yang saya kata tapi tengok apa yang telah berlaku. It's a proven system tu. Maknanya kita nak jayakan orang dan alhamdulillah telah dapat jayakan daripada rumah dahulu. Kan? Nawaitunya semua kerana Allah Ta'ala kan. Terima kasih diucapkan kepada Hajah Kiah Abdul Razak, pakar kepimpinan diri keluarga dan organisasi untuk perkongsian pimpin keluarga melalui taulatan. Terima kasih banyak Hajah. Terima kasih banyak Hajah. Okey.